Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu di alam maya, yang mana ianya merupakan di antara majlis yang terbaik untuk kita persembahkan siri amalan kita di depan Allah nanti. Dan kita mengharapkan amalan yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya memberikan istiqamah kita dalam beramal dengan ilmu tersebut, dan yang paling penting kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan pelajaran kita berkaitan dengan bab yang ketujuh, 13 cara mencapai akhlak mulia. Ya, 13 cara untuk mencapaikan akhlak mulia. Yang pertama kita dah terangkan sampai sekarang, masuk muka surat yang ke-89, yang ke-10 muhasabah atau introspeksi diri, yakni muhasabah diri ataupun membuat koreksi diri sendiri, bagaimana kedudukan kita. Ya, itu amat penting untuk memastikan perjalanan amalan kita ataupun niat ikhlas kita tu sentiasa maintain, berterusan. Okey, baik. Dalam bab ini kita melihat sebagai seorang Muslim kita dituntut untuk sering untuk muhasabah diri. Ya, kita sebut muhasabah diri senang. Dengan cara demikian kita dapat menguak banyak celah dan aib dalam akhlak kita selama ini. Jadi bila kita muhasabah diri, kita nampak apa kelemahan kita dan kekurangan kita. Dia yang menjadi isu, menjadi masalah itu apabila seseorang itu dia tidak mahu bermuhasabah diri. Dia tak mahu, dia menyangkakan dirinya betul, dia ada perasaan ego. Ya, Rasulullah SAW sendiri pun bersedia untuk ditegur apabila kita menyaksikan seperti Abdullah ibnu apabila dalam peristiwa Rasulullah di Hudaybiyah, yang mana dia cuba masuk ke Mekah, tidak boleh masuk ke Mekah, tetapi akhirnya dia mengarahkan para sahabat supaya bercukur. Para sahabat tidak mahu bercukur waktu itu, ya, untuk tahallul. Disebabkan apa? Disebabkan mereka macam tak boleh nak terima. Sedangkan Rasulullah kata dia bermimpi dia akan masuk ke Mekah dalam keadaan bercukur. Tiba-tiba tak boleh masuk. Di situ mereka tak berapa nak setuju. Namun begitu, apabila Rasulullah SAW masuk ke dalam kemahnya dalam keadaan muka masam, dalam keadaan takut. Kenapa? Lalu salah seorang isterinya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu begitu?" Lalu baginda mengatakan bahawa sesungguhnya kaum aku tidak mengikut arahanku. Aku takut Allah timpakan bala. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau mengikut jika engkau memulakan dahulu." Yakni memulakan dahulu, Rasulullah bercukur, lepas tu keluar kepada mereka dan mereka akan mengikut kamu. Lihat bagaimana pendapat isteri, salah seorang isteri Nabi ini diterima oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah bercukur dan keluar, didapati para sahabat berlumba-lumba untuk mengikut cara Rasulullah SAW. Lalu mereka bercukur-cukur, ya, sesama mereka begitu cepat. Okey, ini di antara perkara yang menarik untuk kita muhasabah diri. Kita mengkoreksi balik perbuatan kita, kita renung balik perbuatan kita, adakah perbuatan kita ini bertepatan dengan apa yang Allah nak ataupun tidak. Itu diambil kira. Baik. Dengan muhasabah diri yang berkelanjutan, kita akan semakin yakin bahawa Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita dan akan meminta dipertanggungjawabnya di hari kiamat. Okey. Semua amalan hamba, baik lelaki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, pasti kelak diperhitungkan. Mereka semua akan ditanya satu persatu
di hari kiamat segala ucapan dan perbuatan Bani Adam akan dihisap, akan dinampakkan pada pula segala hal yang tersembunyi dalam hati mereka tentang waktu hidup di dunia. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah satu persoalan yang besar. Apabila kita membicarakan persoalan kiamat, ianya bukan satu perkara main-mainan. Ya, perkara yang menggerunkan hati kita, yang menyebabkan kita rasa takut, lepas tu memikirkan adakah kita akan berjaya ataupun tidak. Dalam bab ini, oleh kerana itu kita amat menekankan supaya banyak muhasabah. Kerana kedudukan kita tidak ada siapa yang boleh menjaminkan bahawa dia akan selamat dari perjalanan akhirat ini. Ya, sehingga kan sampai ke puncak perjalanan itu melalui titian sirat pun para nabi dengan ucapan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ini perkara yang menakutkan. Apatah lagi apabila dikatakan semua perkara akan dihitungkan, semua yang mana perbuatan, perkataan, ya, detikan hati, semua akan diperhitungkan. Genyitan mata, ya, umpatan mulut kita, apa juga bahasa isyarat tangan kita, semua akan dihisapkan. Sehingga kan sekecil-kecil barang pun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Ya, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah. Kita tahu sebesar zarah ni kecil sangat. Ya, atom tu, kalau yang paling kecil lagi nukleus, dan di mana saintis jumpa lagi kecil daripada nukleus tu akan dikira di sisi Allah. Bayangkan jika hati itu terdetik pun nilaian bukan nukleus, bukan atom, hati, tak ada siapa yang boleh menghitungkan nilaian berat dia. Namun begitu ianya akan dikira oleh Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan jahat walaupun sebesar zarah pasti akan diperlihatkan untuk diperhitungkan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kerana kita menghadapi banyak perkara akan diperhitungkan di depan Allah. Pertama, mulut kita, kulit kita, tubuh badan kita, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran banyak kali. Ya, banyak kali di antara yang Allah ceritakan yang berkaitan dengan apa yang akan diperlihatkan seperti di dalam surah Fussilat. Ya. Dalam surah Fussilat, surah yang ke ya. Okey. Sebentar. Surah Fussilat tak kumpul lah. Surah Jasiyah membicarakan bagaimana kita akan ditimbangkan mizan amalan kita. Okey, surah Fussilat, surah yang ke-41. Okey, surah yang ke-41, juzuk yang ke-24, muka surat 478 bagi Quran yang seperti saya ni. Okey, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ayat 19. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah itu diheretkan ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Okey, ayat ini jelas menceritakan bagaimana kedudukan orang-orang yang akan dihukumkan oleh Allah. Apabila kita melihat Allah mengatakan sehingga mereka itu sampai di sana, maka pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi kepada mereka. Ini di antara satu perkara yang menggerunkan bagi kita. Kerana apa? Okey, kerana penglihatan, pendengaran dah satu bab. Apa yang kita dengar selama ni, ya. Penglihatan dah satu bab, dengan apatah lagi teknologi, gadget yang kita pegang ni, apa yang kita lihat, semuanya Allah menyaksikan. Akan menjadi saksi depan Allah. Kemudian yang paling menggerunkan kepada kita, apabila Allah mengatakan kulit-kulit kita menjadi saksi. Pertama, saya beriman dengan ayat Al-Quran. Tidak ada syak dan tidak ada ragu. Apatah lagi diikuti dengan hadis-hadis yang sahih, tidak ada syak dan tidak ada ragu bagi saya. Ya, apabila Allah mengatakan kulit, bila kulit hampir ya 99% tubuh badan kita ni adalah kulit. Kecuali kuku tu jelah. Ya. Yang lain semuanya kulit. Bila setiap ya kedudukan tubuh badan kita ni yang Allah jadikan sel-sel dia itu akan berbicara depan Allah bila kita salah gunanya dalam keadaan yang menggerunkan. Mereka menjadi saksi. Kita tak boleh nak gambarkan, tetapi kita boleh iman. Kerana perkara ini berkaitan dengan keimanan di alam akhirat, yang mana ianya tak dapat difahami melainkan dengan keimanan. Lalu Allah menceritakan lagi dalam Al-Quran. Kita sambung ayat tadi. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami pandai pula berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Okey. Ini di antara ayat yang mengisyaratkan bahawa kulit berbicara. Ya. Kulit berbicara untuk menjadi saksi kepada kita. Tuan-tuan dan perempuan, ke mana kita nak menyuruh sebenarnya dalam bab ini? Dengan usia umur kita dah satu bab. Allah telah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj dengan terperinci bagaimana usia kita. Usia kita daripada alam rahim ibu, ya, sampai kita dikeluarkan. Lepas tu ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan terus sampai dewasa dan sampai nyanyuk. Ya, ini usia kita. Ya, Rasulullah limitkan lagi, terhadkan lagi. Al-Quran hadkan 40 tahun. Usia bermula usia matang 40 tahun. Kemudian dinaikkan 50 tahun menuju usia tua. Masuk ke 60 tahun dikategorikan usia tua. Dan dikategorikan waktu yang kita katakan expired date manusia. Ya, Rasulullah mengatakan kebanyakan umat aku di antara 60 ke 70 ya, yang mati. Sebelum tu dah mati dah, kita katakan tadi 60 ke 70 hijrah, bukan masihi ya. Kalau 60 masihi bersamaan dengan 63 hijrah. Jadi 60 ke 70 tahun. Sedikit sekali yang melepasinya. Sedikit sekali yang melepasinya dalam keadaan nyanyuk ataupun sehat. Tapi dah tak kuat dah. Tetapi kalau sampai usia itu dah masuk 70 nyanyuk, maka ianya merupakan fitnah kepada anak-anak.
Kalau bukan kita didik anak-anak yang soleh, belum tentu dapat menjaga kita di hari tua. Itu yang kita dengar dicampaknya mak ayah dia di mana-mana yang dia nak, di pasar, di ladang, di kebun, di taman. Dia ditinggalkan begitu saja dengan meninggalkan satu nota. Sementara dia nak tunggu maknya mati, dia begitu baik. Bukan baik kerana nak khidmat, nak tunggu maknya tulis tukar nama tanah kepada dia, habis dia tukar, dia buang mak dia. Ini berlaku pada hari-hari Nyanyuk. Dalam bab Nyanyuk, kalau kita telitikan balik, menggerunkan sebenarnya. Menggerunkan untuk kita, menggerunkan kepada anak-anak yang ataupun orang yang hidup nak menjaga kita. Kerana kita dikembalikan kembali kepada permulaan. Menjadi seperti baby balik. Baby pakai lampin, kita dah tua pakai lampin. Baby merangkak, kita dah tua merangkak, tara berini pun lutut-lutut dah sakit, terutamanya kaum perempuan. Ya, baby makan lembut, kita pun dah tua makan lembut, gigi dah tak ada. Begitu keadaan yang berlaku, dia kembalikan kita. Yang paling di antara saya takut ialah dia melupakan kita. Semua maklumat dilupakan. Itu satu bab. Semua maklumat memang kita akan lupa. Ya, di hari tua tu dia cuba nak ingat. Kadang-kadang cucu sendiri dah tak ingat dah. Anak dia masih ingat. Kadang-kadang dah tak ingat. Cucu tu dah tak ingat. Saya teringat yang mak saya, Allahu Akbar, Allah uji, dia Nyanyuk. Nenek saya pun Nyanyuk. Di waktu saya balik, ya, saya lepas belajar Pakistan tu saya balik. Ya, saya jumpa nenek tu dalam awal tahun tu okey lagi. Tapi bila dah masuk ya akhir tahun tu rupanya dia dah mula Nyanyuk. Yang mana bila dia mula Nyanyuk, dia tak kenal cucu dia. Ya, saya balik Pakistan, ala Pakistan sikit lah dengan pakai baju kurtanya. Ya, saya bagi salam, Assalamualaikum. Ya, dia tengok tak nak jawab, dia dah tak larat nak berjalan kan. Dia terhesuk-hesuk. Tengok, Assalamualaikum. Tak jawabnya, dia tak jawab. Dia beresut jalan tu. Lepas tu dia panggil mak saya. Mida, kling Pakistan mana yang nak jual kapet ni? Kita punya handsome macam Shahrukh Khan, tiba-tiba dia kata kita kling jual kapet. Aduh. Tapi itu dia. Dia datang Nyanyuk, cucu dia sendiri dia tak kenal. Dah tak kenal. Mak saya dia kenal, tapi anak cucu tu dia agak separuh dah tak kenal. Ya, ada berlakulah beberapa perkara yang saya study dalam apa yang berlaku pada mak saya. Tapi nak menceritakan, bila dah sampai usia Nyanyuk, Allah uji banyak. Ya, kepada penjaga dan juga kepada dianya sendiri. Oleh kerana itu Rasulullah SAW meminta ya, kepada Allah supaya dielakkan dalam usia Nyanyuk. Nak berapa usia kita? Ya, 80, 90, 100 tak cukup dah. Ya, baik. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan dalam bab ini, ya, cuba kita jadikan ia sebagai satu sumber ilham atau petunjuk kita supaya kita sentiasa berhati-hati dalam usia-usia yang begini. Kita meningkat tingkat masuk 60 70 tu ya, bagi saya kalau sudah sampai ajal tidak menjadi masalah ya, tapi kalau nak lepas janganlah sampai kita Nyanyuk ya, cukuplah ya. Pada hari ini kita berusaha dengan sebaik-baik yang mungkin supaya Allah pelihara kita dari fitnah yang akan datang. Baik, jadi kita lihat dalam ayat ni apa yang mereka mengatakan. Allah katakan, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Lalu kulit menjawab. Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami pandai pula berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, subhanallah. Kulit menceritakan apa yang pernah kita lakukan pada zaman dahulu, apa yang pernah dosa kita lakukan. Kulit tidak dapat merahsiakan. Ya, hari ini kita sayang, masya-Allah, kulit kita lotion lah apa, tetapi untuk siapa? Untuk suami ke untuk orang di luar?
diambil kira. Pada hari akhirat nanti yang sayang itulah yang akan menjadi saksi. Begitu juga kita menyaksikan anak kita sayang, isteri kita sayang, suami kita sayang. Pada hari ini kita sayang, pada hari akhirat kita lari daripadanya. Yang Allah katakan dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari manusia lari daripada adik-beradiknya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari isteri dan anak-anak. Wa likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Pada hari itu manusia sibuk dengan urusan. Nauzubillah min dzalik. Oleh kerana itu kita minta lindung kepada Allah dan kita minta lindung. Jadi apa yang ditulis dalam buku ini agak bagi saya menggerunkan, ya, menakutkan. Apatah lagi bila dikaitkan dengan hisab. Hisab ini adalah suatu perkara yang melambatkan. Hisab ataupun disebut dalam bahasa kita ni audit. Ya, dia nak diauditkan satu persatu tu lambat. Oleh kerana tu bila kena audit pula satu persatu lambat, yang kedua dari mana datangnya hasil itu, dari mana keluarnya, itu yang menjadi masalahnya kita. Sehingga sekecil-kecil pun diaudit. Hatta kalau kita pergi majlis kahwin tu, takkan dia ada bagi door gift tu kan. Maka di situ pun diaudit. Kalau kita letak situ, Masya Allah, kita suka sangat kan, itu pun akan diaudit. Jadi oleh kerana itu kita kena berhati-hati dalam bab ini. Ya, kerana apa? Bila dia audit saja akan makan masa yang lama. Oleh kerana itu di antara doa ataupun apa yang perlu kita lakukan ialah kita berdoa kepada Allah supaya kita dapat melepasi, ya, laluan hisab ini. Kerana Rasulullah telah mengisyaratkan seramai 70,000 umatnya akan masuk syurga tanpa hisab. Satu, dia mempercepatkan bila masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, kalau tak ada harta, dia akan masuk syurga dengan mudah juga, tanpa hisab banyak. Ya? Nak audit apa? Tak ada apa barang kat rumah aku. Misalnya, ini berlaku pada sahabat Nabi, yang mana Rasulullah mengingatkan kepada sahabat-sahabat bahawa orang muhajirin, ya, orang muhajirin, fuqara'ul muhajirin, dikatakan fuqara. Ingat ya, bila kita membicarakan muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu, ya, kita kena agungkan, bukan macam setengah orang bila sebut hijrah tu dia kata pelarian. Ya, na'udzubillah, syar, ya, jahat tu. Dia menganggap Rasulullah itu pelarian. Dia menganggap para sahabat pelarian. Tak. Hijrah adalah ujian. Hijrah itu mengikut program wahyu. Wahyu yang mengarahkan Rasulullah. Bukan pelarian. Ya, kalimah jahat, ya, kalimah memperkecilkan Rasulullah. Itu kita berhati-hati dalam statement seorang tu, YB. Ya, jahat dia. Kemudian yang kedua, bila dia hijrah, tuan-tuan dan puan-puan, mereka bukan orang miskin. Ya. Mereka berhijrah itu dengan keadaan sebahagian mereka adalah orang kaya. Seperti Osman Ibn Affan. Dia billionaire. Kat Madinah tu terkenal dengan billionaire dia. Dia sedekahkan dalam perang Tabuk tu 1,000 ekor binatang. Yakni 700 unta, 300 kuda. Kalau unta tu kita katakan seekor tu, ya, seekor macam Myvi lah sebiji. 700 ekor Myvi. Ekor Myvi pula. 700 unta. Dan kalau kuda perang tu nilaian dia alfat. 300 alfat. Itu nilaian kita nilai. Bilion A. Osman Ibn Affan. Abdurrahman Ibn Auf. Bilion A. Abu Bakar, Omar. Kaya. Ya, cuma dalam khalifah tu Ali je yang miskin. Menantu Rasulullah. Tapi Osman menantu Rasulullah juga, kan? Tapi nak menceritakan mereka tinggalkan, ya, macam Suhail. Dia tinggalkan harta dia, dia letak bawah tanah tu. Dan para sahabat tinggalkan tanah berekar, banglo lah kita itu, rumah yang mewah, ya, dengan aset yang banyak. Mereka berhijrah kerana Allah. Ya. Yang itu kita tak nampak lagi. Kenapa kedudukan muhajirin ini begitu hebat? Bila mereka tinggal kerana Allah, mereka tak nak dah.
Maksudnya kalau kita bertinggal kampung kita tu, kita dah berada di Taman Tun di KL ni, kita bila balik, ini tanah aku lagi, kan tanah aku, kita masih lagi sebut tanah aku. Geran tu ada lagi, ini tanah aku, ini rumah aku dulu, ya, mak aku bagi kat aku, gitu. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tak begitu. Muhajirin ni dia tinggal dah, aku tak nak dah, walau bernilai yang juta, tu dia. Itu pasal harga mereka tu mahal. Buktinya pada hari Fathul Mekah, pembukaan Mekah, Rasulullah SAW ya dah sampai ke Mekah dan dah menang dalam siri pembukaan Mekah tu. Para sahabat boleh declarekan barang-barang dia atau claim balik barang-barang dia. Ini rumah aku, ini tanah aku, ini kebun aku. Dia boleh claimkan dirinya, itu milik aku. Tapi mereka tak nak. Ya, Abu Bakar terus tinggalkan, Umar terus tinggalkan. Tempat mereka adalah di Madinah. Itu pasal kedudukan mereka itu tinggi. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan la hijratul ba'da al-fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah. Ini, ya, ini agak menarik. Ya, itu pasal bila saya menyaksikan orang yang mengatakan hijrah itu sebagai pelarian, ya, na'udzubillah, jahat, jahil, ya, boleh memperlecehkan, memperkecilkan orang yang berhijrah. Okey, yang kedua, selain daripada itu, mereka ini adalah orang-orang yang berhijrah dalam keadaan sehelai sepinggang. Bila kita katakan sehelai sepinggang, maksudnya tak ada harta dah. Mereka sanggup tinggalkan kerana Allah dan Rasul. Mereka berhijrah, tak ada harta yang dibawa. Apa yang ada itulah. Dan akhirnya mereka mati dalam jihad fi sabilillah sebahagiannya. Di antaranya Mas'ab ibn Umair. Mas'ab ibn Umair, anak seorang ibu yang kaya, ya, janda yang kaya. Dia anak yang disayangi. Waktu zaman dia duduk dengan mak dia yang waktu itu belum Islam, dia dikenali. Kalau lalu di lorong-lorong tu minyak wangi dia, orang kata ini minyak wangi Mas'ab ibn Umair, dikenali. Gadis-gadis berminat dengan dia, mengharapkan jadi pasangannya. Tapi bila dia bersama dengan Islam, bersama dengan Rasulullah SAW pada hari peperangan Uhud, dia syahid. Rasulullah menutup dengan selimut, tutup kepala dia, terbuka kaki dia. Tutup kaki dia, terbuka kepala dia. Itu kain dia. Tak ada apa-apa. Ya. Lalu turun ayat Al-Quran mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin telah membenarkan janji mereka dengan Allah. Di antaranya Mas'ab ibn Umair dan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ya, mereka itu telah membenarkan janji yang mana mereka tak dapat harta dunia, tetapi harta akhirat sedang menunggu mereka. Okey. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita lihat, yang mana muhasabah diri untuk melihat kedudukan kita, kedudukan amalan-amalan kita. Kemudian kita lihat, jika seorang hamba terus mengkoreksi dirinya sebelum hari penghisaban tiba, nescaya hisabnya di akhirat menjadi ringan dan mudah. Ia akan dapat menjawab setiap pertanyaan dan semua akan berujung dengan syurga. Okey. Tadi yang kita nak cerita tentang orang yang mudah masuk syurga tu, apabila Rasulullah mengatakan fuqara'ul muhajirin, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir, orang miskin muhajirin akan mendahului memasuki syurga daripada orang lain selama 40 tahun. 40 tahun lama tu. 40 tahun kerana apa? Setahun di sehari di muka bumi, 1000 tahun sehari di akhirat, 1000 tahun di muka bumi. Dan pembicaraan itu adalah 40 tahun di akhirat. Ya, subhanallah. Ya, itu pasal kedudukan mereka itu terlalu besar. Lepas tu dalam hadis itu mengatakan, apabila mereka nak masuk syurga, lalu malaikat bertanya, kamu tak ada kena hisap ke? Lalu mereka menjawab, apa yang nak dihisapkan kami? Kami hanya ada baju dan pakaian kain seluar tu, dan hanya ada pedang. Ya, itu sahaja. Nak hisap apa lagi? Subhanallah. Menunjukkan mereka itu adalah orang yang terbaik, orang yang terpilih, yang menjadi keagungan untuk contoh bagi diri kita ini. Baik. Jadi dalam bab ini dia mengatakan jika seorang itu terus mengkoreksi dirinya sebelum hari penghisaban, ya, dia muhasabah dirinya sebelum sampai hari penghisaban,
maka insya-Allah benda tu akan menjadi baik. Oleh kerana itu ketakwaan amat penting. At-taqwa hahuna sambil ditunjukkan kepada jantung ni. At-taqwa hahuna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diikuti dengan tafsir Sayyidina Umar mengatakan apakah dia itu takwa? Takwa itu seperti seorang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri-duri. Ya. Jadi difahamkan dalam bab ini, kalau kita tahu jalan tu penuh kaca, penuh paku, penuh duri-duri, bagaimana? Kita main redah juga, oh jalan duri apa? Kan tak, kita akan perlahan-perlahan walaupun kita pakai kasut yang hebat, kenapa takut tertembuk kaki tu, kasut tu kena kaki. Jadi oleh kerana itu jalan perlahan-lahan. Begitulah diperumpamakan bagaimana kita hidup di dunia yang mana kita kena berhati-hati setiap pergerakan kita. Setiap pergerakan kita supaya kita tak terjatuh dalam keadaan dosa, ya, dalam keadaan maksiat. Itu dia, ya, yang dikatakan takwa. Dan kita menyaksikan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan syurga dikelilingi dengan kesusahan dan neraka dikelilingi dengan kemanisan, kesenangan. Okey. Kenapa begitu? Tuan-tuan dan puan-puan, asalnya kesusahan itu bukan susah, tetapi ia merupakan salah satu yang disebutkan SOP dalam agama kita. SOP dalam agama kita ini adalah tujuan untuk menjaga diri kita. Bayangkan kalau kita boleh beriman dengan adanya COVID-19 tu, bagaimana bila kerajaan kata okey, tak boleh berentah daerah, ya, kita taat tak berentah daerah. Jangan keluar rumah, kalau keluar rumah kena bertopeng. Kita taat. Itu dia SOP. Walaupun kita rasa alamak kena bertopeng, kena demi kebaikan kita, demi mengelakkan COVID-19 tu kena kepada kita. Kita tutup muka, kita tak keluar, kita tak campur dengan orang, kerajaan pun ketat. Ini menunjukkan bahawa SOP untuk memelihara seseorang itu amat penting. Dan begitu juga dalam bab agama, SOP dia pun adalah untuk menjaga diri. Kita rasa ketat. Tetapi bila kita mengikut kehendak agama, pertama dia akan membimbing kita ke jalan yang baik. Berbandingkan dengan yang Rasulullah kata ahli neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang mewah, perkara yang enak. Mana tidak buat apa saja nak buat, walau bercanggah, walau macam binatang ke buat. Dia tak menjadi masalah, tetapi ingat di akhirat kelak yang menjadi isunya. Baik. Ada pun orang yang malas mengkoreksi dirinya, kelak dia pasti menyesal tiada akhir. Hisabnya akan panjang pada hari kiamat kelak, serta pasti ia akan diseret dalam kehinaan dan kemurkaan Allah. Okey, ini di antara perkara yang disebutkan berkaitan dengan orang yang dikoreksi ataupun dihisab di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah ada menceritakan kisah-kisah ini di dalam Al-Quran. Nanti saya ingin untuk buat lagi satu buku. Di antara bukunya berkaitan dengan perbicaraan ahli syurga, neraka dan apa yang diucapkan ahli neraka. Semua tu amat menarik sebenarnya untuk kita muhasabah balik. Okey, surah Al-Haqqah membicarakan ahli syurga dan ahli neraka punya hal. Surah yang nombor 69, juzuk yang ke-29. Kita mulakan ayat yang ke-19. Surah Al-Haqqah, juzuk ke surah yang ke-69, juzuk 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم
fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah dan bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahawa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diredai, dalam syurga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, nampak tu pada akhir ayat itu dikatakan disebabkan amalan yang telah kamu lakukan pada hari yang lalu. Dengan arti kata lain, ianya menjadi satu perkara yang perlu kita renung, amalan-amalan kita yang lalu. Perlu dibersihkan. Perlu kita bersihkan. Kerana apa? Dengan membersihkan itu, insya-Allah Allah akan menyelamatkan kita dari neraka dan merahsiakan keaiban kita. Oleh kerana itu, dalam bab dosa, apa yang pernah kita buat, jangan kita cerita pada orang. Terutamanya dalam bentuk dosa-dosa kabair. Ya, mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Manusia ni kesilat-silat hari bulan, kita krisis dengan dia, dia ungkit segala-galanya, dia aibkan kita. Apatah lagi di zaman sekarang ni dengan teknologi gadget-gadget kita ni disebarkan melalui gadget ni. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana tu, kalau kita ada dosa besar macam mana, Allah dirujuk. Kita nak minta keampunan dari Allah. Allah itu dirujuk, kita mohon Allah ampunkan dosa kita yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita datang betul-betul dengan Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Dia bersifat maha pengampun. Okey? Baik, itu orang yang beriman diceritakan. Ada pun orang yang berdosa. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thummal jahima salluh. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Dan aku tidak mengetahui apakah hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangan ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini mengisyaratkan bagaimana kedudukan orang-orang yang berdosa dan mana dia menyesal dengan apa yang dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, selagi nyawa kita ada, nafas kita ada, saya nasihat banyak-banyak. Tak kira lah, kita ni orang-orang yang mana beribadat bukan menunggu masjid, bukan menunggu depan Al-Quran. Tak, kita ni bila kita teringat nak bertaubat, bertaubat. Waktu drive ke teringat, astagfirullah, astagfirullah, bertaubat. Kerana kita mengharapkan Allah bersihkan kita, Allah ampunkan kita. Kerana kalau kita menyaksikan dalam ayat ini bagaimana kedudukan orang-orang yang berdosa ini meratapi dengan kebangkitan hari yang kedua ni. Sehingga dia mengatakan apa? Fayaqulu ya laitani. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya tidak diserahkan kepada aku kitab itu. Kemudian dikatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya jika kematian itu menyelesaikan semua masalah. Tetapi sayang, Allah dah tetapkan perjalanan kita.
maka kita akan dibangunkan, kita akan dihisapkan. Di situlah kedudukan kita, bagaimana keadaan kita. Tetapi bagi orang kafir, mula dia meratapi, dia kata apa? Allah, harta aku yang banyak tak berguna. Memang tak berguna. Nak guna sebelum nafas terakhir kita tu. Nak infak, nak bersedekah waktu itu. Bukan dah waktu dah nak mati seperti yang disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, baru itu nak bersedekah, minta Allah tangguhkan masa. Dah berapa tahun umur, 30, 40, 50, 60, tak cukup lagi. Ya, nak tangguhkan lagi. Berapa banyak kamu nak? Rupanya orang dah nak mati ni, dia nak hanya sikit je. Kalau mengikut surah Al-Munafiqun tu, Allah kita ceritakan sikit je. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan, penuhkan siri amalan kita. Mudah-mudahan ianya tidak menyebabkan kita mati dalam su'ul khatimah. Masa yang sikit tu banyak mana? Dia kata dia kalau boleh nak freshkan diri dia. Okey, aku dah sihat. Okey, pertama aku bertaubat kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku. Ya, dia ucapan begitu pun sudah mencukupi. Dia mengharapkan taubat kepada Allah. Dan kedua, semua harta aku wakafkan, aku sedekah si fulan, aku beri si fulan. Ya, begitu yang dia nak. Tu je. Dah berapa second? 30 second je. Rupanya berharga pada ketika mati. Ketika nak mati, rupanya semua benda tu menjadi harga. Yalah, orang yang sakit, orang yang sihat tak merasakan betapa berharganya sihat apabila dia sakit. Orang yang tua baru tahu berasa berharganya usia mudanya. Dan begitulah seterusnya, orang yang hidup, dia tahu betapa harganya hidup ini apabila dia akan mati. Okey. Sambung lagi. Oleh kerana itu, hendaklah kita selalu mengkoreksi diri agar memperolehi budi pekerti yang luhur dan terbebas dari segala macam akhlak tercela. Satu benda yang paling penting kita ketahui, Rasulullah SAW diutuskan untuk memenuhi sifat-sifat mulia. Ya, saya agak tertarik dalam satu hadis apabila nak menunjukkan bagaimana sifat mulia Rasulullah SAW. Di antaranya kita tahu bagaimana waktu dia sujud di Masjidil Haram tu, di dekat dengan Kaabah tu, lalu datang Abu Jahal dengan kawan-kawannya, dia letakkan perut binatang, tahi binatang di atas tempat belakang Rasulullah. Dan Rasulullah tak balas. Bukan dia takut. Alhamdulillah, Rasulullah bukan macam kita pengecut. Ya. Rasulullah orang yang mana pada ketika itu, zaman tu budak-budak pun berani. Ya, Ibnu Umar umur 14 tahun ketengahkan diri untuk mati. Perang dalam siri perang Uhud. Tapi Rasulullah tak benarkan. Lalu perang Khandaq baru benar kerana usianya dah masuk 15 dah balik. Berani. Ya, dia sabar. Dalam satu peristiwa waktu Rasulullah SAW berjalan dengan Aisyah, tiba-tiba datang seorang Yahudi, dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Kita ni tak reti bahasa Arab, orang bagi apa pun kita jawab Waalaikumsalam, kan? Sudahnya dalam handphone tu cellphone. Pendek-pendek, kom, cellphone. Ya, kita pun Waalaikumsalam. Kawan sebut cellphone je. Okey? Baik. Maka Rasulullah jawab Alaikum. Yang ni ke atas kamu. Assam ni apa dia? Ya, Assam ni kalau kita tengok dalam hadis Habbatus Sauda kan. Habbatus Sauda syifa likulli da'il lassam. Habbatus Sauda adalah ubat segala penyakit kecuali mati. Maut. Okey, jadi Assam tu maut maksudnya. Lalu dalam bahasa kasar ya, yang mana Yahudi bagi salam tu dalam bentuk Assam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maksudnya celaka, matilah kamu ataupun mampulah kamu Rasulullah. Ya, jahat ya. Kalau kita Waalaikumsalam, bagus Yahudi tu bagi salam. Kerana kita tak erti bahasa Arab. Ya, Assam bunyi Assalam. Assalam lah tu. Disilat sebut kot. Assam tak. Memang saja disebut Assam. Ya, mampulah kamu. Ya.
Kita pun jawab Waalaikumsalam. Itu pun baik dengan Yahudi. Macam mana kita baik dengan Cina sampai Yahudi rampas tanah orang Palestin. Seperti mana orang tertentu nak rampas tanah orang Melayu ni kan. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi dalam hadis ini apabila Rasulullah kata Yahudi kata Assalamualaikum, Rasulullah menjawab alaikum, yakni mampu itu mati itu ke atas kamu. Aisyah dengar, pertama dia isteri, yang kedua itu Rasulullah, kan, itu suami dan Rasul. Maka dia pun menjawab, kamu celaka, kamu, dengan perkataannya kasar betul, ya, kasar. Maksudnya bahasa tu bahasa, kalau kita kata orang tu mulut laser lah, keluar daripada mulut Aisyah perkataan-perkataan. Sehingga Rasulullah kata, ya Aisyah, mahlan, isbiri, sabar, sabar. Kenapa nak cakap macam tu? Ya Rasulullah, tak dengar apa yang dikata. Ya Aisyah, Rahim. Aisyah, subhanallah, wanita yang cukup agung. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tak dengar ke apa yang dikata? Ya, aku dengar. Dan aku dah jawab. Ya. Rasulullah dah jawab kembali kepadanya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan mengatakan perkataan yang tidak baik. Itu pasal perkataan yang tak baik, mampu engkau, apa lagi, mencarut perkataan itu semua perkataan yang tidak baik. Rasulullah dalam berhadapan dengan orang Yahudi begitu pun dia mengatakan Aisyah bercakap dengan baik. Ya, ataupun kita dah ulang, dah pulangkan balik, ya, apa yang dicakap. Cukup. Jangan kita nak tambah-tambah lagi. Ini penting. Ya, ini kaedah yang menunjukkan akhlak Rasulullah. Walaupun dalam keadaan yang begitu, dia masih lagi menjaga akhlak dia. Kalau kita tak, ya, kita bukan macam Aisyah, lebih daripada tu, siap-siap kita kalung orang tu, ya, kita lepuk dia, kurang ajar kamu cakap tak senonoh. Saya pun mau lepuk juga. Ya. Tetapi itu dia, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah, ya, menunjukkan Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang Allah sebutkan dalam surah Qalam, sesungguhnya kamu adalah di atas akhlak yang mulia. Menurut Ibnu Qayyim, hendaklah seorang su'uzan berburuk sangka terhadap dirinya sendiri, bukan husnuzan berbaik sangka. Sebab husnuzan terhadap diri sendiri dapat menghalangi kesempurnaan pribadi diri. Selain ia rentan menimbulkan kerancuan sehingga seorang melihat keburukan sebagai kebaikan dan kekurangan sebagai kesempurnaan. Betapa tidak, bukankah orang yang sedang jatuh cinta melihat keburukan dan kekurangan kekasihnya sebagai kebaikan? Okey, ini di antara perkara yang paling menarik, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni seorang lelaki yang masya-Allah tabarakallah, ya, agung, ya, yang mana dia telah mengatakan dalam kupasan bab ini, dia kata kita kena ada su'zan pada diri kita dan bukan husnuzan. Su'zan ni, bersangka buruk ni, maksudnya bersangka buruk dengan cara yang betul. Ya, sangka buruk, aku ni tak ada, aku ni kurang ni, kenapa aku tak jaga diri aku, kenapa amalan aku, macam tu. Sangka-sangka bahawa kita ni tak. Jangan kita husnuzan, oh aku ni dahsyat, hebat amalan aku, bangun qiyamul lail, apa semua, dan mesej kawan-kawan tengah malam pun untuk bangun tahajud. Ini bukan, ya, ini bukan cara dia. Ya. Okey, nak menceritakan bahawa penting dalam bab ini, namun saya tengok dalam su'zan tu kena berhati-hati. Ya, pasal saya baru menyelesaikan satu masalah, seorang muda ni dah ada anak satu. Ya. Dia jadi stres. Habis je kuliah, orang datang. Dia dah bagi mesej dah, kata nak datang ke kuliah tu nak selesaikan masalah anak. Maka saya pun lepas je kuliah, ya, dia datang. Lalu dia tunjuk anak lelaki dia dalam lingkungan akhir 20-an, 27 pun. Lalu tanyalah kenapa, apa masalah. Dia kata, saya semenjak dalam 6 bulan. Petah lagi dengan ialah kerja dia, lepas tu isteri berhenti kerja, apa semua, dah ada anak seorang, apa semua. Okay, pertama dia kata dia rasa bersalah. Datang kepada dirinya. Ini bersalah yang tak kena ni.
Dia rasa bersalah sampai dia stres. Dia teringat segala balik apa yang bersalah. Apa juga bersalah dalam dirinya tu, maka dia tak boleh pikul. Dia rasa takut saya. Sampai dia tersilap cakap, bini dia marah pun dia rasa bersalah. Ya. Dia rasa bersalah, rasa berdosa, rasa segala-galanya sampai dia jadi murung. Okey. Ya, itu tak kenalah pula. Ya. Kenapa nak rasa bersalah sampai begitu? Ya, sampai dia tak nak buat kerja, tak nak bersembang, tak nak apa. Pasal apa datang? Dia datang rasa bersalah tu dalam hati dia. Rasa bersalah, maka dia tak nak bertemu orang. Ya. Tak tahu nak bertemu, macam mana nak bercakap dengan isteri kan. Dia macam tu jadi. Alhamdulillah kita pun bagi pandangan dan nasihat, ya. Dalam bab itu bukan semua perasaan bersalah tu boleh ditonjolkan begitu. Kalau kita dah bersalah, istighfarlah dengan Allah, ya. Kalau kita rasa bersalah dalam bentuk-bentuk kalimah tu yang menyinggung perasaan orang, mungkin minta maaf dah settle tu, ya. Kita islahkan diri kita. Bukan kita memeramkan diri kita sehingga kita rasa bersalah, kita langsung tak buat kerja, langsung tak pergi solat, langsung begitu begini, semua lagi. Ya, itu silap. Jadi maksud Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini yang disebutkan dalam bab salah suuzon pada diri ialah supaya kita tidak merasakan dosa-dosa yang kita lakukan tak ada apa-apa. Ya. Tak ada apa-apa yang kita perlu insaf, perlu takut. Itu dia. Kita kena koreksi balik. Kita bukan seorang sahabat Nabi, kita bukan ni, maka kita kena berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Okey, itu dia yang dimaksudkan. Lalu Ibnu Qayyim bagi misal yang menarik sekali, betapa tidak bukankah orang yang sedang jatuh cinta melihat keburukan dan kekurangan kekasihnya sebagai kebaikan. Ya, waktu bercinta ni dia tengok orang yang dicintai ini semuanya baik. Itu yang menyebabkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan itu pasal kena koreksi diri kita sentiasa melihat benda yang tak baik, jangan semua baik. Ya, menyebabkan bila kita tengok orang yang kita sayangi tu ataupun isteri kita semuanya baik, ya, pada permulaan, maka seolah-olah, ya, kita berada di hadapan, bila kita berada pada masa depan dengan bini kita, tak boleh nak terima hakikat bini aku tu macam tu. Sedangkan kalau ikutkan kaedah dia, ya, honeymoon yang dikatakan honeymoon tu adalah dalam 2-3 bulan tu, itulah kecantikan dia, kemanisannya. Seorang lelaki mesti menonjolkan kejantanan dia, kehebatan dia, ataupun pemikiran dia, pandangan dia, ketegasan dia dalam tempoh itu. Jangan dah 10 tahun kahwin baru nak tunjuk orang, isteri dah kata, aku dah tahu perangai suami aku. Dalam tempoh 3-4 bulan tu honeymoon. Kerana apa? Bila habis je tempoh tu, si isteri dah kenal perangai suami dan suami dah kenal perangai isteri. Atas situ dia akan berlaku pertembungan untuk mencari satu titik persamaan. Dia bertembung, lain. Bertembung, memang bertembung. Ya. Si isteri suka ni, kita tak suka. Suami suka ni, isteri tak suka. Begitu kedudukannya. Ya. Isteri marah lain, suami marah lain. Dah keluar, semua keluar. Selepas, ya, honeymoon selepas beberapa bulan, di situ baru muncul pribadi yang sebenar. Maka di situlah pentingnya untuk mendapat satu titik persamaan ataupun satu titik pertemuan. Yang mana kita bertolak ansur dan kita mengalah, kita apa, di situlah. Kalau kita masih bertahan, ya, pasangan-pasangan yang bertahan dengan ego masing-masing, maka dia tidak akan berjumpa dengan jalan penyelesaian. Maka akhirnya boleh datang perceraian, ya, ataupun lebih teruk, ya, nak cerai tu dia terajang bini dia, ya, kena terajang apa semua, na'udzubillah min dzalik. Okey, tuan dan puan kena berhati-hati. Mata pecinta akan buta terhadap setiap kekurangan, mata pembenci hanya akan melihat keburukan. Okey, ini di antara kaedah dia. Mata pecinta akan buta terhadap setiap kekurangan. Orang dah suka, semua baik. Iaitu kaedah dia. Ya, semua baik. Tetapi mata pembenci hanya akan melihat keburukan. Orang yang benci, dia tengok benda baik pun buruk. Dia akan kiaskan, pusing lagi nak memburukkan. Terutamanya bila? Ni dia, zaman dia
Zaman kita ni sekarang, ya, kalau kita nak tahu zaman kita ni lah, yang mana orang tengah sibuk nak pilihan raya, kita akan dengar berbagai-bagai. Tuan-tuan dan puan berhati-hati daripada mengikut rentak-rentak orang yang mengumpat, memfitnah, mencela. Jauhkan. Kita ada kita punya pendirian, lepas tu kita buat keputusan, ya, dengan baik. Itu yang paling penting, ya, melalui pengalaman kita. Okey. Kemudian manusia tidak akan bersikap su'uzon terhadap diri sendiri sebelum mengetahui hakikat jiwanya. Artinya manusia yang selalu bersikap husnuzon atas dirinya sendiri ialah manusia yang belum mengenal siapa dirinya. Okey. Maksudnya kalau kita sentiasa husnuzon pada diri kita, maksud kita tak kenal diri kita secara baik. Jadi kita kena berhati-hati dalam bab itu. Takut kita akan rasa syok sendiri. Kita rasa kita ni baik atas dasar syok sendiri, maka itu di antara tanda nak menjatuhkan diri kita sendiri. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ilmu adalah cahaya hikmah. Dengan ilmu seorang bisa membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, hidayah dan kesesatan, kerugian dan manfaat, kesempurnaan dan kekurangan, serta kebaikan dan keburukan. Dengan ilmu juga manusia bisa mengetahui mana perbuatan yang utama dan tidak utama, yang diterima atau dan yang ditolak. Semakin banyak cahaya hikmah seorang, maka semakin sempurnalah dia dalam mengkoreksi dirinya. Okey, ilmu itu amat penting untuk kita ketahui kedudukan kita. Ya, ilmu agama terutamanya untuk muhasabah agama pada diri kita. Seperti mana ilmu dunia, kita tahu kedudukan kita. Kalau kita tanya balik diri kita tentang ilmu dunia, okey, kamu pandai buat dah nasi goreng? Senang je. Ya, nasi telur, goreng telur, senang lagi senang. Maggi lagi senang. Okey, itu tahap dia. Tapi bila kita naikkan sedikit, tahu masak nasi, senang je. Tak pasal dah ada periuk karen. Itu pun had air dia. Okey, kena tahu juga. Cuba buat pada mereka yang tak pandai masak nasi pakai periuk, tak ada periuk karen. Kalau tak percaya, ya, tonggal langgang dia nak jaga periuk tu, ya, bila mengelegak, bila nak tutup, bila semua tu. Itu dah mukadimah dia. Bila ditanya, tahu tak buat nasi impit? Dah situ datang berbagai masalah. Tahu tak buat nasi lemak? Dah tak tahu dah. Tahu nak buat bubur? Subhanallah, ya. Saya teringat anak saya tu, kakak dia kata, pergi buat bubur. Ya, dia tengok kita buat bubur dari jauh, dia tak pernah tengok dari dekat. Pergi pasang nyapi. Kuat. Okay, tak apalah, permulaan kuat tak jadi masalah. Kuat. Rupanya A sampai Z kuat. Sudahnya buburnya jadi apa? Jadi arang belaka. Manalah saya tahu, dia kata. Saya ingat masak start api itu daripada A sampai Z kan, panas kuat. Allahu Akbar. Okey, itu dia kedudukan. Itu belum lagi nasi biryani, ya. Saya favorite nasi biryani, Bombay biryani. InsyaAllah saya buat, ya. Oleh kerana itu mengikut peringkat-peringkat. Begitu juga dalam bab ini yang diceritakan dalam bahagian agama kita pun ada peringkat-peringkat yang mana kita tak mampu. Macam kami, ya, kami para ustaz, bukan semua ilmu mampu. Saya bab muamalah, saya mengaku saya tak mampu. Ya, bab muamalah memerlukan orang yang betul-betul mahir dalam bidangnya masing-masing. Oleh kerana itu, agama bukan semua orang boleh berbicara, seperti mana kedoktoran bukan semua orang boleh berbicara. Tapi bila kita sebut macam itu, ya, saya tengok Ustaz Ismail Kamus, ya. Dia kena kencing manis kan? Dia kata apa? Saya ni ramai doktor. Rupanya doktor-doktor tu macam kita lah. Ya. Kak tu bagi tahu, Pak Mat bagi tahu, makcik bagi tahu, ajak makan begini, makan begini. Alah tak apa. Alah makan sikit je kan. Gula tu, lemang tu kan. Sudahnya akhirnya itulah doktor-doktor yang memudaratkan kita. Bukan specialize pun dalam bab diabetik ni. Oleh kerana itu kena berhati-hati. Okey. Kemudian sebagai hamba yang berakal, kita wajib menghitung-hitung semua keburukan diri dalam beragama dan berakhlak, lalu berjuang untuk memperbaikinya. Kesalahan demi kesalahan hendaklah diperbaiki seiring mengikut waktu. Setiap kali berhasil melakukan kebaikan, kita pantas tersenyum seraya memuji Allah. Ya, jika kita dapat melakukan amalan, maka apa ucapan? Alhamdulillah.
Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Berarti kekuatan hanya milik Allah. Ya, kita ni hanya berusaha dan Allah yang akan menentukan keizinan. Jadi oleh kerana itu kita kena mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau kita terselamat daripada maksiat pun, ucapan alhamdulillah itu diutamakan. Baik, yang ke-11. Mengetahui buah manis dari akhlak terpuji, yakni tahu hasil daripada akhlak terpuji apa yang dapat dihasilkan. Mengetahui dan merenungi hasil dan dampak yang baik dari sesuatu akan mendorong kita bersungguh-sungguh dalam mewujudkan dan mencapaikan sesuatu. Ini di antara perkara yang menarik, motivasi. Dan disebutkan jika kita tahu apa yang terbaik daripada hasil, maka kita akan berusaha. Ya, seorang itu akan berusaha untuk mendapatkan keuangannya yang banyak bila dia tahu di sana ada peluang untuk mendapat wang yang banyak. Dia akan cuba berusaha, betul tak? Ya, kalau kita dulu ya bila nak dapat bisnes baru masuk multi level, dahsyatnya kan. Ada yang rancak, memang tak dinafikan. Ya, berbagai-bagai bentuk untuk mendapatkan wang. Kita tahu buat macam ni dapat duit, buat macam ni dapat duit. Siapa yang tak nak? Pasal kita menyaksikan orang luar, orang Bangladesh ke orang mana ke, Pakistan, orang datang ke bumi kita ni kerana apa? Kerana ada duit. Mereka nampak. Orang kita yang tak nampak. Saya ada seorang Somalia, ya, Somali datang ke Malaysia. Dia buat PhD dekat UKM. Dia kata, ya, dia guru kami di Pakistan dulu. Dia kata, datang di Malaysia boleh nampak kiri kanan tu duit. Subhanallah, kita tak nampak kiri kanan duit, tapi mereka nampak. Berarti mereka nampak itu pasal mereka susah nak tinggalkan Malaysia. Macam kita, ada petugas dari Vietnam, ya, Kamboja. Dia tak nak balik, Dia kata, Masya Allah, dia dapat kat sini pun dengan kita bagi apa gaji bulanan dia, makan apa semua, rumah kita tanggung kan. Berarti dia dapat tu, dia rasakan amat besar berbandingkan dengan kita, ya, pekerja-pekerja kita ni dapat ala sikit. Itu pasal pekerja kita tak mau duduk di ladang-ladang. Silap besar. Ya, subhanallah. Kalau dia tahu di sana ada duit, ya, ini biasanya orang bisnes otak dia digat, dia nampak, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Okey? Jadi begitulah motivasi yang datang bila kita tahu benda tu mendatangkan kebaikan, maka kita akan berusaha. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan Rasulullah SAW mengingatkan, ya, raka'ataini fil fajr, 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya satu benda yang Rasulullah tak pernah tinggal dan Rasulullah istihadatkan lebih baik daripada dunia seisinya. Oleh kerana itu Rasulullah tak pernah tinggal. Kita pun kena berusaha untuk melakukan 2 rakaat qabliyah subuh. Dan bila siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kita tak nampak buih lautan. Ya, cuba ambil gadget kita, cuba kita tengok, ya, tentang buih di lautan. Begitu banyak buih tu, saya tengok la ilaha illallah, banyak sebanyak-banyaknya. Allah akan ampunkan. Itu belum lagi hadis qudsi yang Rasulullah kata, apabila Allah turun ke langit bumi dan istiharkan, siapa yang meminta aku kabulkan, siapa yang memohon keampunan aku ampunkan, siapa yang bertaubat aku terima taubatnya. Siapa yang tak nak? Okay? Yang tak nak itu adalah orang yang rugi, tak tahu kebaikan. Okey, baik. Maka setiap kali jiwa terasa berat untuk berakhlak mulia, ajaklah ia untuk memikirkan buah manis darinya. Ingatkan ia bahawa dengan akhlak yang mulia kita akan mendapat cinta Allah dan cinta para hamba. Apabila Allah cinta kepada kita, nescaya redanya selalu menyertai dan pertolongannya pun semakin dekat. Hati kita pasti akan menjadi terasa lapang dan berbahagia, jauh dari berbagai macam penyakit hati, hanya akan membawa kegundahan dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Ya, ini di antara satu perkara yang menarik dalam bab ini. Bila kita tahu bahawa akhlak mulia itu dicintai oleh Allah. Masalahnya, tuan-tuan dan perempuan, kita berhadapan krisis keimanan kita ialah mengenal pencipta kita dengan sebenar-benarnya. Apabila kita menyebut nama Allah, tidak seperti mana yang dapat kita hayati dengan sebaik-baiknya. Sedangkan
bila orang yang beriman menyebut nama Allah, ya, dia lain kedudukannya. Orang yang tidak beriman menyebut nama Allah seperti dia sebut air, sebut motor, sebut basikal, kereta, makan, silat-silat sebut barang makanan tu, bila sebut tu dah terliur. Ya, sebut handphone, alamak terlupa handphone sampai sakit jiwanya. Ya, handphone dah tertinggal. Tetapi bila sebut nama Allah, sedikit tak ada. Itulah krisis keimanan dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan, dalam hari ini saya cadangkan kita berusaha latihkan diri kita. Bila disebutkan nama Allah, cuba gementarkan hati kita. Ini berdalilkan ayat Al-Quran yang kita dah baca banyak kali dalam surah Al-Anfal, supaya kita memahami apa yang Allah nak. Allah ajarkan kepada kita, ya, bagaimana kedudukan bila kita menyebut nama Allah. Bagaimana kita tidak merasa gerun, Dia adalah Tuhan kita. Bagaimana kita tidak merasa gerun, Dia adalah Raja segala raja dengan kehebatan, yang mana bila-bila masa sahaja Dia nak hancurkan kita, bila-bila masa akan berlaku. Okey, ini berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juzuk yang ke-9. Ya, kita ambil ayat tu adalah ayat yang kedua. Muka surat 177. Jumpa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka. Pada ayat ini jelas Allah katakan orang yang beriman bila disebutkan nama Allah gemetar hati dia, perasaan dia. Pasal bila dia dengar Allahu Akbar, waktu solat tu dah lain macam. Dia berbandingkan dengan orang munafik. Dia tak terasa langsung. Oleh kerana itu kita takut jiwa kita ni ada unsur-unsur nifak. Orang munafik la yazkurunallaha illa qalila. Dia tak ingat Allah melainkan sedikit sekali. Itu yang disebutkan misalnya contoh waktu solat, kalau kita ada macam bateri telefon dulu ataupun minyak tu kan dia macam tiga segi tu kan, yang kita pernah cerita kan. Awal tu kedudukan solat tu memang berharga, banyak pahala. Tetapi makin lewat makin sikit pahala, makin lewat makin sikit pahala, makin lewat makin sikit pahala, dan akhirnya habis pahala, tak ada pahala. Dan pada awal besar, pada akhir second sikit, setiap satu second berakhirnya waktu berlepas waktu solat adalah waktu yang rugi bagi kita meninggalkan. Oleh kerana itu kedudukan lelaki pula berjemaah kan. Bila dia masuk pada akhir tu, dah sampai akhir tu, maka dia solat juga. Rasulullah kata itulah sifat solat orang munafik, yang mana dia mengakhiri waktu solat. Oleh kerana itu berhati-hati. Baik, kita lihat ayat ini. Allah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementar hati mereka. Hati itu ada perasaan takut. Kemudian Allah katakan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Bila mereka baca ayat Allah gementar. Oleh kerana perbuatan itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ataupun Ibnu Umar dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi, ya, ta'allamna imana qabla nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kami pelajari iman, yakni kami pelajari akidah, tauhid, seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah kita belajar. Kenapa? Kerana kita nak mengetahui bagaimana sifat iman. Ta'allamna imana qabla nata'allam al-Quran. Summa, kemudian ta'allamna al-Qur'ana, ya, kami belajar Al-Quran, fazadana imanan, maka bertambahlah iman kami. Ini dia ayat Al-Quran tadi, ya, bila dibaca ayat Allah terus bertambah iman. Ini mengisyaratkan, ya, kaedah penting untuk kita mempelajari agama bermula daripada akidah.
Kerana akidah inilah yang akan menentu kedudukan seorang itu syurga atau neraka. Kita dah tekan banyak kali. Ya, bukan masalah fiqh, fiqh masalah betul juga. Ya, amat penting untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah, tetapi tidak semacam akidah. Fiqh kalau kita hebat macam mana pun beribadat tapi akidah rosak. Tetapi kalau akidah itu betul yang Rasulullah kata, walau seorang itu melakukan kejahatan yang disebutkan, maka Allah akan ampunkan dia. Dia tidak ada unsur syirik, Allah akan ampunkan dia. Itu dia kaedah dia. Ya, oleh kerana itu penekanan akidah mesti berterusan. Ini masalah tauhid pun kita tak selesai. Kita bila-bila masa akan mati, dah nak bertemu dengan Allah. Nak bertemu dengan Allah pun kita tak tahu macam mana Allah yang sebenar. Alangkah rugi kita. Baik, itu fardu ain yang mesti disettlekan oleh setiap orang. Apa juga jawatan bidang yang diduduk, ya, dia mesti settle dalam masalah tauhid ini. Ya, kerana ia merupakan asas pada hidup kita, agama kita. Kemudian, apabila seorang menyedari bahawa akhlak yang mulia merupakan keutamaan mesti diraihkan dan harta tidak ternilai harganya, nescaya dia akan diberikan kemudahan untuk mencapai. Dengan begitu jiwa akan menjadi lapang dan tuntutan ketaatan. Demikian pula ajaklah jiwa untuk merenungi akibat yang timbul dari akhlak tercela, penyesalan dan tidak ada ujungnya, kesedihan yang tiada henti, kerugian yang tidak berbilang, dan kebencian manusia yang tidak ada akhir. Setiap orang berakal pasti merasakan semua ini. Dengan perenungan yang tulus, kita akan terdorong untuk memperbaiki semua keburukan akhlak pribadi selama ini. Ya, akhlak yang jahat, akhlak yang tidak baik, memang kita dah tahu kedudukannya, ianya adalah tercela dan ia merupakan satu keaiban yang tidak perlu dilakukan bagi orang yang berakal. Ya, bayangkan kalau kita dah silap pada zaman kejahilan kita dulu, apa yang berlaku? Ya, memang kita tak tenang hidup kita sampai hari kita bertaubat pun masih lagi terngiang-ngiang kesalahan kita. Begitulah kedudukannya. Ya, akhlak yang tidak baik, ya, akan memberi impact pada orang yang terkena dan diri kita sendiri. Sedarilah bahawa akhlak tercela itu cenderung akan menjerumuskan pemiliknya pada keresahan dan kesempitan hidup. Bahkan dengan akhlak tersebut ini, dia bisa mencelakai orang lain. Lisan manusia akan mengenang dengan sebutan yang buruk Allah dan Rasul serta semua orang amat membencinya. Okey, akhlak yang buruk ni dia ada berbagai-bagai akhlak dalam bentuk muamalah kita ni. Muamalah dengan binatang ada, muamalah dengan manusia, terutamanya muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada beberapa hubungan yang disebut dalam kitab hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah adalah berkaitan dengan akidah dan ibadah. Itu kena clear. Hubungan dengan manusia, itu hak-hak manusia yang kita kena jaga. Bukan main-main. Ya. Itu pasal apa juga yang berkaitan dengan manusia ni, dia ada beberapa kaedah dalam berkaitan dengan manusia yang perlu kita jaga. Bukan main hitam je. Bukan sekadar cakap je. Ya, ataupun perbuatan kita. Tetapi misalan, hatta kita naik kereta pun, parking tempat OKU tu, kita tak OKU salah. Kalau saya katakan berdosa, orang marah pula, kan? Kalau tempat tu dah memang waktu crowded lah, kalau waktu tak ada pun kita kena ambil kira kalau OKU. Bukan banyak parking dia. Kita pergi. Itu pasal bila orang buang sampah merata-rata, hukumnya berdosa sebenarnya. Ya. Apatah lagi jika tempat tu dah ada tempat yang disediakan. Pasal apabila seorang tu melanggar peraturan jalan raya seperti yang disebutkan, dimaksudkan dalam hadis tu, penulis tu, menyebabkan apa yang berlaku kalau dia langgar peraturan jalan raya, ya, kadang-kadang sampai berlaku aksiden. Bukan salah orang lain tetapi salah kita, orang lain yang kena teruk. Teruk tu berdosa depan Allah tu dahsyat. Ya, kita yang tak sangka, kita langgar traffic light. Ya, pasal tak kena. Kita ni takut pada polis. Dia tak takut pada Allah. Kalau terkena, bukan orang yang atas kereta tu dia kena. No, orang di tepi jalan seperti mana yang kita tengok dalam klip video tu kan. Kadang-kadang orang yang tak kena mengena dengan jalan raya tu, duk tunggu apa pun kena.
dengan tidak ada kesalahan, tetapi salah itu dikenakan kepada orang yang melakukan. Oleh kerana itu berhati-hati ya dalam pergerakan kita bila berada di kawasan yang dikaitkan dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqan." Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh dariku di akhirat adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Ya, subhanallah, paling buruk akhlaknya. Kalau itulah sebab boleh menjauhkan kita dari Rasulullah SAW. Jangan. Okey, ini ada pula isu ya. Dah sebutkan Rasulullah, ada kita dapat sehari dua berkaitan dengan orang mengaku cucu Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan terpengaruh sangat dengan cerita-cerita yang begitu. Orang yang memperkenalkan itu, yang disebut Ustaz Muhaizat tu, ya, pernah satu ketika menipu. Dia buat artifak Rasulullah ya di Kelantan tu, dia bawa tapak kaki Rasulullah apa semua, baju Rasulullah apa semua. Saya katakan kita dah berlatih dalam bab ini, kalau tidak ada sanad ya maka jangan dipercaya. Oh dia buat, lepas tu dia buat, yang menarik tu dia buat atas nama Museum Mekah. Ya, kita ada museum kat Mekah tu, ada di belakang Hajat, bukan di belakang Hajat, di belakang Darut Tauhid. Siapa yang pernah pergi Mekah dia tahu. Ya. Tapi sehari dua ni mungkin sebabkan COVID-19 dia tutup. Di situ. Dan kita ada juga di Madinah. Dia boleh kata datang daripada Museum Mekah. Lalu bila ditanya pihak museum kata kami tak pernah mengeluarkan surat. Nampak dah? Mula-mula dah menipu. Lepas tu kita boleh percaya ke apa yang dibawa tu? Ya, tapak kaki Rasulullah apa semua orang percaya, menipu, benda tu penipu semua. Kita kena faham di akhir zaman ni mengguna atas nama Rasulullah jadi perniagaan. Na'udzubillah. Oleh kerana itu muncul yang sehari dua ni orang kata cucu Rasulullah yang dibawa. La ilaha illallah. Kita tengok janggut dia pun dah kita tahu itu bukan sifat Rasulullah. Ya, entah-entah cucu Abu Jahal, Abu Lahab. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati. Ya, kena berhati-hati. Jangan percaya. Bagi saya sikit pun tak percaya itu keturunan Rasulullah. Dulu orang kampung kita tu keturunan Said Sharifah yang pun mendakwa dirinya keturunan Rasulullah. Kenapa tak agungkan? Bahkan saya di kampung saya di keturunan Said, bahkan saya ni pun keturunan Said juga. Ya, kalau ikut belah mak saya, belah opah saya tu Sharifah binti Said Ahmad. Said, nampak tak? Keturunan Said. Tapi keturunan Said tapi tidak mengikut Rasulullah, buat apa? Keturunan Nabi tak ikut Nabi, buat apa? Itu yang menjadi isu. Ya, sampai orang kampung saya tu keturunan Said, ya, dia miskin. Subhanallah. Dia kata kenapa menyesal saya nama Said. Lah, kenapa pula orang lain semua nak Said? Ya, dia kata pihak Jabatan Agama tak bagi zakat pada dia. Dia sebabkan keturunan Nabi, dia kata. La ilaha illallah. Said di Malaysia, Sharifah di Malaysia, Siti di Malaysia ni keturunan, kalau betul lah keturunan Nabi, dah keturunan makan belacan, makan tepoyak, tak menjadi masalah ya untuk dibagikan sedekah, bagi zakat. Pasal dah bercampur. Ini yang pure punya ni. Ya, dan dia bukan ya yang tengah sebar di YouTube, di Facebook apa semua, mereka itu adalah penipu. Saya katakan mereka itu penipu kerana Muhaizat itu sendiri penipu, dan semua apa yang dibawa banyak hadis-hadis palsu. Yang sekarang ni Salman seorang ahli Ustaz Salman yang pakar debat bahasa Arab kita tu, ya, dia telah memberi teguran yang dahsyat, masya-Allah, ya, teguran dahsyat kepada Muhaizat kerana takut kepada Allah, jangan bawa hadis palsu. Kerana Rasulullah telah mengisyaratkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir. Siapa yang menipu di atas nama aku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pasal yang kena berhati-hati dalam siri menuntut ilmu di YouTube ke di mana ke, kena rujuk balik. Macam tuan-tuan dan puan-puan berada dengan Yayasan Ta'lim, sila rujuk. Ya, Yayasan Ta'lim, mana ustaz-ustaz yang menyampaikan benda yang betul, ya, benda yang sahih. Kerana agama bukan macam bina bangunan.
agama kita takut silap kekal abadi dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Okey. Kita habiskan sedikit lagi. Ingatlah tiada balasan bagi pemilik akhlak yang mulia melainkan syurga. Okay. Al-Ghazali, yakni Imam Al-Ghazali berkata, akhlak tercela itu ibarat racun yang mematikan dan merosak yang amat dahsyat. Akhlak tercela akan menyeret pemiliknya kepada kehinaan, kenistaan dan keburukan. Ianya akan menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jal, Tuhan semesta alam, dan mencapak ke jalur yang telah ditempuhi syaitan yang terkutuk. Akhlak tercela merupakan kunci pembuka pintu neraka. Dia diibaratkan seperti virus bagi hati dan jiwa yang senantiasa menghalangi pemiliknya meraih kehidupan yang abadi, yakni kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan hakiki. Okey, dengan arti kata lain, Imam Ghazali mengisyaratkan akhlak tercela ini boleh mencemarkan kedudukan kita di sisi Allah nanti. Ya, boleh kita mendapat kebaikan, akhirnya mendapat kedudukan yang tercela di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Abu Hazim Salamah Ibnu Dinar mengingatkan kita bahawasanya orang yang perangai dan akhlaknya buruk atau tercela hanya akan menjadi sumber petaka. Pertama, dia akan mengsarakan diri sendiri, lalu isteri dan anaknya. Kepulangannya ke rumah hanya meragut kebahagiaan keluarga dan mengubah keceriaan jadi kesedihan. Ya, ini di antara berkaitan dengan akhlak yang hina, akhlak yang buruk. Kadang-kadang keluarga dalam rumah pun tak mengharap kita balik. Kalau sampai tahap anak-anak tak suka kita balik, isteri tak suka kita balik, kita balik je mereka jadi murung. Tapi bila kita keluar je mereka jadi happy. Ingat, itu di antara perkara yang tak baik. Perkara yang na'udzubillah min dzalik. Tetapi bila anak kita balik, dia merindui kita, jumpa sekali dia merindui, itu amat berharga. Tuan-tuan dan perempuan, amat berharga. Ya, isteri balik merindui kita, itu amat berharga. Okey, baik. Kemudian, sebab mereka begitu cemas serta takut kepadanya, bahkan piaraan tadi juga menjauhkan kerana dia suka melimpari dengan batu, anjingnya melompat saat melihatnya sementara kucingnya lari kerana takut. Ya, satu misal yang dibagikan seolah-olah ya, dia macam anjing nampak aja dia cabut lari, maksudnya dah tahu kejahatan dia tu. Ya, orang pun tak suka. Dia ada dalam majlis, orang tak senang. Dia berjalan, orang tak suka, sehingga kan sampai ke puncak kalau dia sakit pun lantak kamu lah sakit. Ya, aku tak heran, bahkan mengharapkan kita mati. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Subhanallah, ini di antara tuan-tuan dan perempuan perkara yang melalui pengalaman. Kita banyak belajar daripada pengalaman lah. Ya, salah seorang, kalau kita sebut jutawan, tapi kita tak nak sebut nama dia. Ya, di mana didikan anak tu, yang walaupun dia kaya, tapi dia kedekut la ilaha illallah, kedekutnya. Ya, tetapi sampai tahap dia kena satu peristiwa tu, dia sakit lumpuh. Ya, dia lumpuh, anak-anak tak datang, anak sibuk kan, tetapi yang datang itu adalah orang yang kenal dia, yang ni dia percaya pula orang tu. Maka apa waktu di hospital dapat tahu bapaknya akan mati. Doktor kata pada anak-anak, panggil, bapaknya akan mati. Apa nak kata? Yes. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, itu dia penangan harta yang ditinggal kepada anak-anak. Penangan harta yang ditinggal. Na'udzubillah. Ini merupakan pengalaman. Ya, pengalaman. Banyak beberapa pengalaman yang kita tidak sangka. Ya, pengalaman. Orang besar Malaysia, Selangor, ya, dia pangkat tinggi sangat. Kalau sebut, saya tak nak sebut. Ya. Saat orangnya keliling, Allah lumpuhkan dia. Subhanallah. Waktu itu kita kenal siapa yang rapat, siapa yang tak rapat, segala-galanya. Ala kulli hal, ianya merupakan satu pengajaran kepada kita. Jadilah kita akhlak yang mulia, jadilah kita akhlak yang baik. Mudah-mudahan akhlak yang mulia dan baik ini akan membawa kepada kita dalam syurga. Seperti mana hadis yang pertama sekali kita belajar, ya, yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia akan dipanggil di sisi Allah nanti di akhirat kelak, supaya memilih mana-mana bidadari yang dikehendakinya. Dan orang yang mempunyai akhlak yang mulia ini juga akan disediakan satu mimbar dari cahaya, yang mana para syuhada dan para nabi merasa cemburu. Ya, bagaimana title dia itu boleh mendapat, ya, mimbar dari cahaya
dan ianya merupakan cita-cita kita untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang terpilih. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la